So saya sharekan kepada yang bertanya tadi berkaitan dengan hukum idgham. Okay, kita cari kejap. Idgham. Alright. Hukum al-idgham. Hukum al-idgham. So, tuan-tuan dan puan, hukum idgham yang bertanya tadi tentang idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain. Ni saya buat nota ni. So, senanglah rujuk sini je. Idgham mutaqarribain ni tuan-puan, sepastinya dia akan berlaku secara kamil lah. Itu yang paling penting sekali. Dan apa itu idgham mutaqarribain? Idgham ni maksudnya masuk, tuan-tuan dan puan. Idgham ni maksudnya masuk. Idgham ni maksudnya masuk, memasukkan. Mutaqarribain. Mutaqarribain ni membawa maksud qarib. Tuan-puan pernah dengar istilah qarib, kawan karib kan? Itu bahasa Melayu kita lah, kawan karib. Sebenarnya daripada perkataan bahasa Arab, qarib, dekat, hampir. Itu maksud dia. Jadi mutaqarribain ni daripada perkataan qarib lah. Maksudnya rapat ataupun hampir, dekat gitu. So memasukkan, kalau kita baca definisi idgham, memasukkan huruf yang hampir, mungkin masih lagi tak mencapai kefahaman yang baik. Jadi kita teruskan lagi. Apa yang kita nak kena faham dengan definisi idgham mutaqarribain ni ialah memasukkan, memasukkan kedua-dua huruf yang hampir sama. Nampak ni? Ini maksud taqarrub tadi. Mutaqarribain. Hampir sama makhraj dan sifat. Dia hampir sama. Hampir sama makhraj dan sifat. Bila kata hampir ni maksudnya dia tak sama lagi lah. Faham tak? Dia hampir je. Dia hampir sama. Alright. Kemudian dia hampir sama juga dengan sifat dia. Kita tak kata dia sama sepenuhnya. Kita tak kata dia sama sepenuhnya, tapi dia hampir sahaja. Itu yang dimaksudkan hampir sama pada makhraj dan sifat. Itu yang pertama. Dan idgham mutaqarribain ini juga disebabkan hampir sama pada makhraj tetapi berbeza sifat. Tetapi berbeza sifat. Kalau tadi kita kata hampir kan kat sini. Line okey ke? Halo. Alright. Tadi macam jam sikit kan? Kalau kat sini tadi dia hampir sama makhraj dan sifat. Kalau yang ni dia hampir sama pada makhraj je, tetapi untuk sifat dia berbeza. Untuk sifat dia berbeza. Itu dari sudut penerangan awal lah, secara asas. Kemudian yang terlibat, huruf apa je yang terlibat? Untuk idgham mutaqarribain ni tuan-puan, dia dua je. Iaitu sama ada qaf dengan kaf ataupun lam dan ra. Jadi inilah contoh dia. Jangan salah faham kita bila sebut idgham ni jangan terlalu fokus. Kalau idgham je dengung, idgham je mesti dengung. Tidak. Untuk hukum idgham ni dia tidak melibatkan dengung pun. Dia nak fokuskan pada kaedah masuk tu. Nak kita faham pada maksud idgham tu, masuk. Alam nakh. Kat sini kita tengok. Huruf qaf mati bertemu dengan kaf. Qaf mati bertemu dengan kaf. Qaf mati bertemu dengan kaf. Nampak ni? Dan syarat untuk berlaku idgham ni tuan-puan, kita kena tahulah. Yang pertama mestilah huruf tu mati, dan yang kedua huruf tu hidup. Syarat nak berlaku idgham mestilah pertama huruf mati dan seterusnya huruf hidup. Itu syarat. Itu syarat lah. Nak berlaku idgham mesti huruf yang mati jumpa dengan huruf hidup. Boleh faham ni tuan-tuan dan puan? Jelas tak ni? Baik. So, bila kita baca ni idgham macam mana? Kalau saya suruh tuan-puan baca kat sini, tuan-puan tak ada masalah pun. Alam nakhluqukum.
Ni. Lam ni terus pergi pada huruf kaf yang bertanda sabdu ni. Dan kenapa huruf kaf ni bertanda sabdu? Bukan sebab dia ada dua huruf, tuan-tuan dan puan, tapi sebab nak menampakkan unsur idgham. Faham tak? Nak menampakkan unsur idgham, memasukkan tu. Alam nakhluqukum, alam nakhluqukum. Boleh? Kemudian contoh yang kedua, ni dia. Lam jumpa dengan ra. Lam jumpa dengan ra. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk lam jumpa dengan ra ni, inilah yang dikatakan idgham mutaqarribain. Lam dengan ra ni dia hampir sama pada makhraj dan sifat. Dia hampir lah. Dia sebenarnya kita fokus pada makhraj je. Sifat tu kalau kita terlupa tu pun masih, orang kata masih okey lagi. Okey. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, nama idgham mutaqarriban ni dia lebih kepada nak menjelaskan kepada kita dari sudut detail dia tu je. Tapi pada hakikatnya, percaya ataupun tidak, walaupun kita tak belajar tentang hukum ni, bayangkan kita tak belajar pun, tapi percayalah, kita pasti akan boleh baca pada kalimah ni. Kita akan baca automatik faqurra. Betul tak? Kalau kita ni memang biasa baca kan. Okey, sebentar kita bagi line elok sikit. Tadi dia kacau. Dah okey dah. Dah hijau balik. Tadi dia merah sekejap. Okey. So saya ulang balik Tadi sangkut kan. Saya ulang balik. Sebenarnya kalau kita tak tahu pun hukum ni, kita ada potensi untuk baca dengan betul pada kalimah yang kita lihat ni. Betul tak? Tapi tak mustahil juga ada orang yang keliru, yang mana mereka mungkin sebut faqul rabbukum. Memang betul, lam ni memang mati pun. Cuma hikmah yang kita boleh lihat, tidak diletakkan simbol sukun pada lam ni. Atas sebab apa? Sebab nak bagi tahu bahawa berlakunya idgham, dan kita tengok pada ra ni pula diletakkan sabdu padanya. So membuatkan kita lebih yakin dan jelas untuk kita baca dengan bunyi faqurra. Faqur rabbukum, faqur rabbukum. Inilah dia idgham mutaqarribain. Jelas tak, tuan-tuan dan puan? So untuk idgham mutaqarribain ni dua je lah. Ya. Qaf dengan kaf, lam dengan ra. Boleh? Clear ke, tuan-tuan dan puan? Kalau kita nak bincang betul-betul dalam, sebenarnya kalau nun mati bertemu ra, tu pun sama juga. Dikira mutaqarriban juga sebenarnya. Tapi sebabkan ianya duduk dalam perbincangan nun mati, sebab tu kita sebut idgham bila gunnah. Betul tak? Tapi konsep dia kan sama. Nun mati bertemu dengan lam. Nun, lam, ra. Ini semua huruf taqarrub. Huruf yang hampir. Tapi tu tak apalah. Benda tu tolak tepi lah. Kita bincang-bincangkan jadi pening pula. Itu dah biar idgham bila gunnah tu biar dah. Tak payahlah kita duduk pening-pening bincang sampai, yelah, elok dah faham, bincang-bincang tu jadi tak faham. Kan? Yang tu kita stick dengan kita punya kefahaman yang macam biasa, idgham bila gunnah. Tapi saya cerita ni tadi tujuannya nak bagi tahu, kalaulah tiba-tiba ada tok guru menyatakan, oh kalau nun mati bertemu lam pun sebenarnya dalam kategori idgham mutaqarriban. So betul je benda tu. Bukan satu benda yang fatal, benda yang rosak, benda yang salah ke apa. Boleh nah? InsyaAllah.